بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan pengurusi dan jawatan kuasa masjid dan seterusnya, tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, kita lafazkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana Allah mengizinkan dengan usaha kita bersungguh untuk kita menghadiri ke rumah Allah ini, menjadikan solat subuh berjemaah, dan insyaAllah kita bersama majlis ilmu. Dan saya jangka juga disebut tadi ada majlis lain khatam Quran. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan mati Allah, walaupun kuliah saya ini sebelumnya kita baca hadis-hadis dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, tapi pada pagi ini saya amat gembira untuk berkongsi kerja yang kami lakukan dah hampir 3 bulan menyemak, dan Alhamdulillah kita dah sampai ke fasa terakhir. Jadi Alhamdulillah dijangka bulan ini kita akan siapkan 7 jilid terjemahan hadis Sahih Muslim dalam 7,000 lebih, tuan-tuan. Dan pada hari ini saya kongsikan, boleh ya, kita tukar-tukar menu sikit. Jadi nasi belauk tu sekali-sekala kita makan menu nasi nasi beringin lah ya. Jadi hari ini tuan-tuan hadis juga, tapi saya kongsikan muqaddimah jilid 1 Sahih Muslim yang kami usahakan terjemah dalam 42 orang. Jadi ini tim jilid 1 lah. Saya bersama dengan pelajar PhD saya disemak oleh panel penyemak agama di bidang hadis, terutamanya Dr. Fauzi Rahman. Ini guru saya. Alhamdulillah, dia juga guru kepada almarhum Dato' Abdul Hayy. Jadi kami berguru dua-dua ini. Seorang masih hidup lagi, Alhamdulillah. Jadi saya gunakan kehidupan dan pengalaman beliau itu untuk kita bersama dengan mereka dalam menyempurnakan satu khidmat sunnah Nabi ini, nama terjemahkan secara lengkap lah teks hadis Nabi. Dan Dr. Azmil Zainal ini dia bidang akidah, memandangkan jilid 1 ini banyak hadis-hadis tentang akidah, maka dia juga panel akidah JAKIM. Dua-dua seorang mantan pensyarah Akademi Islam, Jabatan Quran, ini Jabatan Akidah. Dan setelah kita semak, bahasa terjemahkan disemak oleh penyemak, maka kita ada munshi. Munshi ini pakar bahasa Melayu. Dan saya tulis juga. Saya punya pembantu penyidik di kalangan pelajar jabatan saya, Jabatan Quran. Kerana apa, tuan-tuan? Kita kena rakamkan usaha mereka ini sebagai satu amanah, kerana mereka bersama dengan projek ini. Jadi Alhamdulillah, saya nak kongsikan kenapa kita juga perlu membaca dan perlu belajar kitab Sahih Muslim. Pada saya, tuan-tuan Allah, selepas Sahih Bukhari, ijma' konsensus ulama' ahli sunnah wal jamaah mengiktiraf selepas Al-Quran kita wajib beriman tentang Nabi daripada sumber Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi Alhamdulillah di Malaysia ni bekas mantan Menteri Agama yang lepas, First Senator Datuk Zulkifli Bakri telah menerbitkan di pejabat menteri beliau ketika itu Sahih Bukhari. Jadi saya melihat, saya pun terlibat sikit lah sebagai penyemak ketika itu. Jadi saya melihat ada khidmat yang belum lengkap lagi di Malaysia ini, walaupun kita dah merdeka 65 tahun, iaitu untuk melengkapkan terjemah Sahih Muslim. Jadi Alhamdulillah
dengan izin Allah daripada dana Yayasan Datuk Saleh, honor kepada Rimbunan Islamic Media. Jadi beliau telah menerima proposal saya untuk menyediakan dana bagi membiayai kesemua individu yang memberikan masa mereka menyemak terjemahan yang saya dah sediakan. Alhamdulillah 150,000 tuan-tuan 7 jilid ni. Jadi sebab itulah dapat kita hasilkan 3 bulan semakan ini. Tuan-tuan, kitab Sahih Muslim ini, saya bagi sedikit penerangan. Saya tak mau cerita tentang siapa Sahih Muslim, dia akan jadi panjang. Mungkin ada satu daurah atau short course. Bila dah siap, saya tawarkanlah pada masjid. Kita mungkin boleh buat dalam masa sehari untuk kita bagi pengenalan macam mana kita nak gunakan kitab Sahih Muslim ini. Jadi saya mohon doa supaya masjid itu juga akan membelilah di antara yang terawal membeli satu set 7 jilid itu untuk dibaca dan memanfaatkan. Hadis ni tuan-tuan disebut oleh Imam Muslim sendiri sebagai Al-Musnadus Sahihul Mukhtar min Sunan bin Naql Adli min Al-Adli Rasulullah SAW. Ini satu kitab musnad ni kerana sandarannya kepada hadis Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW yang sahih. Dan ini mukhtasar ini yang bentuk ringkas juga tuan. Dia panjang hadis Nabi ni. Tapi Sahih Bukhari dan juga Imam Muslim dia meringkaskan mana yang penting. Min sunanin. Min sunan artinya segala kehidupan Nabi, segala tentang Nabi berkaitan dengan perkara-perkara yang kita jadi rujukan sebagai ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Tentang apa que Nabi kata tentang keimanan, Nabi kata tentang solat, macam mana perbuatan Nabi, diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang dipindahkan ilmu itu pada zaman ke zaman. Jadi oleh siapa? Binaqlil adli minal adli. Oleh mereka periwayat yang berintegriti, yang amanah. Kenapa? Kerana banyak sebab. Di antaranya ramai suka rujuk pada sunnah Nabi, tapi tak tahu punca sebenar. Walaupun benda tu nampak baik tuan-tuan, kita apa yang diriwayatkan tu satu benda yang nampak baik. Utrubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke Cina. Okey. Tetapi dia kata qala Nabi SAW. Sedangkan Nabi tak pernah sebut secara khusus oleh tentang cerita dan perawi-perawi yang benar, yang baik, integriti pun tak pernah beritahu benda sama. Tetapi hadis tu masyhur. Walaupun nampak okey tuan-tuan, tetapi kita kena pegang pada integriti, amanah, ilmu. Dalam Islam ni kalau tak pegang pada amanah, orang akan sandarkan apa juga tentang Nabi, ini bahaya. Sebab itu Nabi kata man ta'ammada, siapa yang menyandarkan alayya, apa ni, secara sengaja, kaziban, dalam bentuk dusta, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi akan diletakkan api neraka. Sebab itu tuan-tuan, Imam Muslim dia kata dia ambil ini bersumber yang berintegriti daripada orang yang juga amanah integriti sehingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, mukadimah ni cukup penting untuk kita tahu macam manakah kitab Sahih Muslim ni disusun oleh pengarangnya bernama Imam Muslim. Imam Muslim ni mereka ceritanya dia daripada Iran, tapi Iran Sunni lah. Iran ni dulu tuan-tuan, selepas kejatuhan Parsi, dia sebenarnya adalah tempat orang Sunni. Tapi bila berkembangnya grup Syiah ni, akhirnya jadi negara. Tak apalah, kita nak buat macam mana tuan-tuan ya. Baik, kita pergi. Ini kalau saya bacakan ini tuan-tuan, saya rasa akan makan masa. Saya kuningkan apa yang penting untuk tuan-tuan dan kita semua menghargai kitab Sahih Muslim yang kami terjemahkan 7 jilid ini. Dia kata, sesungguhnya kamu dengan petunjuk pencipta kamu telah menyatakan minat untuk mempelajari hadis. Jadi ketika itu tuan-tuan, ramai umat Islam minat belajar hadis. Kerana nak taat kepada Rasulullah, nak buat sunnah, nak amalkan sunnah. Macam mana nak hidupkan Islam dalam bentuk kehidupan ni, kita kena ada sumber sunnah Nabi SAW. Sebab itu ramai yang suka belajar dan suka belajar berdasarkan sanad. Betul tuan-tuan, sanad ni cukup penting kerana dia merupakan sumber kepada ilmu. Macam kita ada nasab, nasabun itu bin apa,
Ishaq bin Sulaiman, Sulaiman bin Ahmad, Ahmad bin Ali. Saya tak diberitahu sampai siapa bin Ali itu. Tak ada dokumen. Nak buat macam mana? Sabar je lah. Tapi ada kawan saya yang Said, dia tuk, oh sampai Hasan, contohnya lah. Dia sebab keluarganya menyimpan. Alhamdulillah. Tapi ilmu ni tuan-tuan, ilmu berkaitan dengan hadis Nabi ini dia ada sanad. Daripada zaman ke zaman ditulis. Isunya tuan-tuan documented. Ini bukan soal khayalan dan mimpi. Jika kita tunjukkan ini hadis Nabi, ini dia punya perawi dia, narrators daripada zaman ke zaman, jadi tuan-tuan, evidence itu, bukti itu adalah kerana didokumentkan dan dibukukan. Yang ini tidak ada dibuat oleh rahib-rahib daripada ataupun oleh pendeta-pendeta di agama lain daripada Islam. Seperti yang saya beritahu pengalaman saya kat UK dulu, saya cakap dengan brothers daripada Kristian, juga daripada Jews, you lack, saya nak sebut lemah, rasa macam kita hina, tapi buktinya bila dia minta saya tentang apa yang tentang sanad, saya tunjukkan kitab punya tuan sebagai bukti. You ada, itu dia tunduk, dia kata, dan saya kata you punya lack. Ulama-ulama zaman di mana dia mengaku Nabi Isa hidup, Nabi Isa alaihissalam, you tak menulis secara sanad. Begitu juga pengikut Syiah, dia tidak ada sistem sanad yang telus macam mana ada di Sunnah wal Jamaah. Ini very clear. Kebetulan kami kat sana juga tuan-tuan, ada orang daripada Iran, ada orang daripada Oman, Ibadi. Alhamdulillah Ibadi, dia kata dia ahli sunnah walaupun dia sembahyang tak macam kita. Alhamdulillah juga lah. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, bila kita tunjukkan fakta, hanya ahli sunnah wal jamaah sahaja mempunyai buku-buku berzaman yang tetap terpelihara tentang nak amalkan sunnah Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, imam-imam yang hidup pada zaman tersebut tuan-tuan, jasanya subhanallah, cukup hebat. Dia kata kerana dia nak cari siapa yang di kalangan sahabat Nabi dulu meriwayatkan sampai zaman tabi'in, sampai itu ini, sampai zaman dia boleh tunjukkan ini di atas. Sebab itu research ulama dulu dahsyat, dan ini tujuannya. Sebab dia ada kaitan dengan agama dan hukum hakam. Termasuklah berkaitan dengan apa? Ganjaran dan balasan, pahala dan dosa, tentang motivasi, tentang ancaman berkaitan perkara-perkara lain yang diriwayatkan secara bersanad. Tentang Nabi kata siapa yang buat begitu begini ni. Malam tadi kami baca hadis di Masjid Sungai Masin tentang hadis bab ketiga Kitabul Imarah Sahih Muslim ini. Nabi beritahu tentang ghulul. Ghulul ni tuan-tuan, pecah amanah. Di akhirat nanti dalam hadis Sahih Muslim ni, nak ceritanya orang yang ada 6 orang manusia yang Nabi tak bagi syafaat. Di tengkuk dia ada unta, ada kuda, ada kambing, ada orang di tengkuk dia ni minta syafaat. Nabi kata aku tak akan mesti. Sebab apa? Dia pecah amanah masa kat dunia tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, sebab itulah Imam Muslim dia melengkapkan lagi apa yang gurunya Bukhari adalah guru Imam Muslim dalam menyusun hadis-hadis yang autentik tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebagai seorang yang ingin mempelajari ilmu hadis, kamu mahu Allah membimbing kamu untuk berpegang pada ilmu hadis keseluruhannya. Lalu kamu meminta saya untuk meringkaskan semua buku ilmu hadis untuk kamu secara bertulis tanpa pengulangan yang banyak. Ini sedap sikit baca kan tuan? Bila dibantu oleh pakar bahasa Melayu, subhanallah. Dia kata huraian panjang lebar dan ulang-ulang akan mengakibatkan tujuan utama kamu untuk menghadis dan mengambil kesimpulan hukum depannya terganggu. Jadi Imam Muslim kata dia tak ulang-ulang benda yang tak penting, tetapi sebab nak ambil kesimpulan hukum, sebab itu dia kata dia akan fokus pada yang terpenting. Oleh demikian, saya mempertimbangkan permintaan kamu ini, wahai umat Islam zamannya. Buku ini amat sesuai dengan realitas masa dan akan berimpak yang positif dan manfaat yang tersedia untuk menuntut ilmu. Sebab itu tuan-tuan, gunakanlah masa selepas tuan-tuan tadabbur Al-Quran, ambil masa untuk juga membaca hadis-hadis, kita hadis tuan-tuan.
Yang terbaiknya macam ni lah, kita ada guru, saya mungkin belajar dulu, saya kongsi, kita juga kalau tak ada masalah kita bertanya lagi pada orang lain. Jadi boleh didiskusikan, dibincangkan kerana ada bahan. Inilah Islam, tuan-tuan ya. Baik, poin berikutnya, tuan-tuan. Jadi kata Imam Muslim, dalam kaedah ini dia kata, dalam menulis buku ini dia buat perincian yang ringkas, kaedah yang ringkas yang lebih mudah difaham berbanding yang lebih terperinci, sebab akan merumitkan orang awam. Sebab itu dia bagikan topik-topik. Dan Imam Muslim disyarahkan pula, Imam Nawawi minta maaf, mensyarahkan dalam kitab bernama Minhaj. Ini saya tunjukkan, tuan-tuan. Ini kitab yang dibuat oleh Imam Muslim ni, tuan-tuan. Cukup Imam Nawawi. Ini kitab Imam Nawawi ni, Sahih Muslim bisyarah Imam Muhyiddin Nawawi, Al-Musamma Al-Minhaj, yang mensyarahkan Imam Nawawi, diberi nama kitab tu Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah, ini tentang kitab ini panjang tentang, tapi kami kita meringkaskan dari sudut muqaddimah, kita menterjemahkan dari sudut muqaddimah saja, tapi akan kita ringkaskan nanti dalam perikatan lain. Baik, sebab itu, tuan-tuan Allah, tujuannya juga ialah apabila Imam Muslim buat kitab ini, dia nak mengelakkan kekeliruan kepada orang yang terdapat bezakan yang sahih, yang autentik, yang mungkin datang daripada bimbingan orang lain. Jadi kitab ini akan melengkapkan rujukan. Jadi kena bimbing. Nak cerita sahih tak sahih ni, tuan-tuan, kita kena belajar. Jadi dengan belajar daripada orang yang ada sedikit pengalaman dan ilmu itu dikongsikan, kita akan dapat lagi lebih yakin. Ada persoalan, tanya. Ada perbincangan, boleh diskusi. Kerana Islam ini adalah agama yang berdasarkan wahyu yang berfakta. Satu-satunya, tuan-tuan, kita kena jaga agama ni, kerana agama tidak berdiri dengan individu yang bernama guru. Guru hanya menyampaikan, guru tidak boleh ditakdiskan. Guru menyampaikan saja, tuan. Sebab itu kena ada kitab, kena ada buku. Ada buku-buku Islam ni, kalau kita tak guna, siapa lagi, tuan-tuan, nak guna? Sebab itu kita terjemahkan bagi orang awam boleh faham. Kita kekalkan teks Arab sini. Mungkin satu hari tuan-tuan belajar bahasa Arab boleh faham, tetapi kita cuba berdatangkan. Kenapa? Kerana hadis yang dhaif tu banyak. Kerana ramai para perawi yang tak berintegriti tentang Nabi, tapi berusaha dan suka rujuk pada Nabi. Jadi menyebabkan kadang-kadang, tuan-tuan, menyebabkan hadis dhaif ni lagi banyak daripada hadis sahih. Sebab orang yang berintegriti amanah meriwayatkan hadis Nabi ni tak ramai. Sebab itu, tuan-tuan Allah, dia kata hanya pakar yang mampu mengenal sebab-sebab kepada kenapa itu sahih, kenapa itu hasan, kenapa itu dhaif. Tuan-tuan, kalau kita nak katakan hadis dhaif, kita mesti datangkan sebab, terutama pada orang yang belajar. Sebab itulah dia ceritanya, cause and effect ni, tuan-tuan, dia memang ada. Dan illah, apakah ciri-ciri kecacatan pada sanad itu yang membawa juga kepada tak boleh kita terima dia punya percakapan, dia punya apa yang diriwayatkan. Jadi, tuan-tuan, itulah agak rumit. Kalau kita logik, sebab kita tak berbudaya dengan kita peksa siapa yang cakap, kita pakai terima, ya, tuan-tuan. Kita tengok fizikal orang tu, ini mungkin ustaz, kita pun terima. Kerana budaya kita tidak memeriksa siapa dia tu. Tetapi dulu, tuan-tuan, kalau kita belajar, setiap guru tu dia beritahu dia tu belajar kat siapa. Kerana itu adalah merupakan dia punya authority kepada ilmu. Dia belajar di mana, dia bidang fokusan apa. Kerana dalam ilmu ni, Islam tak semua boleh khusus, tak mampu, tuan-tuan. Kalau fiqah mungkin aspek dia tentang fiqah, alhamdulillah. Kalau sejarah Islam, sebab itu kita tampung menampung. Jadi sebab itu, tuan-tuan Allah, Imam Nawawi Muslim kata hanya pakar saja yang sebenarnya mempunyai pengkhususan untuk menerangkan pada orang awam perkara-perkara yang agak detail berkaitan dengan sunnah Nabi SAW dalam bentuk sanad.
Nak cari mana perawi yang beramanah ni tuan, dia kena semak. Macam tuan-tuan adalah kena semak di SPRM, kena semak nak lantik orang. Begitu juga sebenarnya tentang tabayun. Bila terima berita agama ni, Allah menyatakan, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kata Allah. Satu Hujurat. Jadi sebab itu tuan-tuan, ini usaha ulama Ibn Hadis. Ibn Hadis ni ramai orang suka nak kaitkan dengan Nabi, tapi ramai yang tak mampu nak beritahu sumber tu, sumber yang berautoriti ke, yang autentik ke, yang palsu ke, yang lemah. Sebab manusia tuan-tuan ada kelemahan. Jadi ilmu sunnah Nabi ini, kalam Nabi ini adalah mulia. Dia merupakan juga kalam wahyu tuan-tuan sebenarnya. Jadi kita kena dapatkan daripada orang yang amanah. Kerana ramai orang yang suka bohong untuk mengaku bahawa mereka tu ada ilmu tentang sesuatu. Itu yang kita nak elakkan. Baik tuan-tuan, sebab itu kata Imam Muslim, saya telah menghimpunkan hadis yang bersama sanad ke Rasulullah ni, dan saya bagikan pada 3 tabaqat, 3 kategori perawi tanpa sebarang pengulangan. Ini metod Imam Muslim, dia bawakan hadis ini. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, dalam hidup ini kita kena ada satu filter, sistem penapisan maklumat. Kerana apa tuan-tuan? Jika kita hiasi, jangan pegang kita sampai peringkat kita membentuk sikap. Kerana itu kata Allah tak adil, kita akan zalim. Kita kena dengar yang betul-betul saksi. Kadang saksi pun tuan-tuan tak valid. Sebab saksi dipercayai banyak bohong, hakim pun tolak saksi kan. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, itulah dia dunia. Tetapi berkaitan agama apatah lagi. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kita akan tengok nanti. Sebab kenapa tuan-tuan ada 3 ni? Sebab ia lebih selamat, lebih penting, lebih kita meyakini. Sebab untuk kita elakkan berlaku pertambahan makna. Kalau ada pertambahan makna kerana perawi lain, kita akan dapat tengok. Untuk kita jujur bila kita merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut sumber. Ramai orang kata yang penting fiqh. Kita ikut fiqh betul tuan-tuan ya. Tetapi sumber fiqh tetap ada sumber. Fiqh tu bersumberkan pada nas. Kalau semua ijtihad ni tuan-tuan berlaku apabila tidak ada nas. Kalau ada nas Al-Quran dan hadis, kita tak boleh ijtihad dalam perkara tersebut. Itu kaedah, prinsip ijtihad. Tapi kalau semua benda diijtihadkan, itu bahaya. Contohnya, saya ambil contoh tuan-tuan. Saya ambil satu simple, orang cara pakai serban. Imamah ni tuan-tuan, satu sunnah yang simple saja. Tuan-tuan nak pakai apa. Tetapi Nabi beritahu kepala kena tutup. Imamah itu bererti bentuk macam mana, warna apa, macam mana, bebas. Jika kita tengok kepada sanad yang macam-macam. Jadi tak boleh mendakwa satu tutup kepala, songkok ke apa ke, ini cara Nabi yang sebenar. Nabi suruh tutup kepala. Ada ketikanya tak boleh tutup kepala. Tutup buat ihram boleh tutup kepala kan lelaki? Boleh tutup kepala masa ihram? Mana boleh tuan-tuan kan? Dalam ihram kita tak boleh. Tapi ada ketikanya Nabi tutup kepala. Namanya imamah. Dan ada bentuk tertentu. Ada ketika Nabi buat begini, tetapi Nabi kata ini bukan wajib. Jadi kalau kita khilaf kepada benda ini, sampai kita dakwa ini yang Nabi sebenarnya pakai, kita kena tunjukkan sanad. Jadi kaedahnya tuan-tuan, kita tidak perlu khilaf pada benda tersebut. Tetapi jangan ada persamaan peringkat-peringkat yang kita menipu, kita menaman, itu penting. Sebab itu tuan-tuan Allah, kita masuk kepada bahagian pertama. Tadi ada 3 bahagian. Ini cukup penting ya. Kata Imam Muslim, kategori pertama, saya akan berusaha untuk mendatangkan hadis-hadis yang otentik dan murni daripada sebarang kecacatan. Ada hadis yang sahih dan dia selamat daripada kecacatan. Cacatnya artinya tuan-tuan, tidak ada kelemahan kepada sanad itu dulu. Sanad itu manusia yang meriwayatkan hadis Nabi. Kerana manusia ni ada macam-macam. Dia baik tetapi dia tak kuat ingat. Sebab itu Imam Bukhari buat 5 syarat.
Seseorang yang boleh beritahu sumber hadis Nabi ini bersambung-sambung sampai guru kepada guru, itu muttasilun bisanadih. Yang kedua, dia mempunyai ciri agama yang betul-betul dipercayai di sudut amanah dia. Amanah dia kepada Allah. Orang dapat tengok, tuan-tuan. Dia ahlul masjid, dia ahlul ibadah, dia bukan yang menipu, dia bukan yang itu gini. Dapat dinilai. Tak terlibat dengan perkara-perkara yang melibatkan dosa kecil ke apa dosa besar. Berdasarkan cakapan dia, tulisan dia, ibadat dia. Dan yang ketiga, dia mempunyai ingatan. Ini tuan-tuan, ingatan itu berdasarkan kepada kekuatan dia mengingat. Sebab bila dia ingat kuat, dia akan menyampaikan yang betul. Sebab itu tuan-tuan, ini memang nampak sukar, tapi itulah cara untuk sistem filter penapisan kepada agama bersumberkan sunnah Nabi ni, tuan-tuan. Buktinya tengok kitab. Saya kalau bercakap ni tanpa kitab, orang mungkin tak percaya. Tapi bila pengalaman kita bersama dengan orang daripada Kristian, daripada Yahudi, kita tunjukkan kitab Islam ni, memang kosonglah dia orang. Sebab apa? Kita mengekalkan sumber. Dan bercetak itu rupanya, tuan-tuan, walaupun berkurun, dicetak balik, dan sekarang dalam bentuk digital, lagi dahsyat. Ada kita dipanggil Maktabah Syamilah, yang masyhur berpuluh tahun, tuan-tuan. Daripada Arab Saudi, engineer. Ini digital pun ada, apatah lagi yang bercetak. Jadi dah jadi ringan, tuan-tuan. Jadi dalam laptop saya ni, saya boleh, alhamdulillah, boleh memudahkan saya menunjukkan. Sebab sekarang ni kalau kita tak tunjuk, orang kurang nampak dan kurang yakin. Sebab itu, tuan-tuan, contoh. Okey, saya ambil contohkan. Ini contoh Imam Muslim, tuan-tuan. Saya bacakan teks ini cukup penting. Imam Muslim sebut orang ni baik, tapi tak boleh pakai hadisnya sebab ada beberapa kelemahan. Tak cukup 5 syarat tadi. Yang keempat, tidak ada kejanggalan periwayatan, tidak ada syaz. Yang kelima, tidak ada kecacatan. Kecacatan pada pengeriwayatannya, tak ada cacat. Jadi itu sebabnya benda tu menjadi, dan ini diterima oleh majoriti ulama sunnah pada ketika itu sampai sekarang yang mengikut kepada ijma' ini. Sebab itu, tuan-tuan, banyak semua negara di sunnah mengakui ini. Jadi kata Imam Muslim, hadis-hadis tersebut diwakilkan oleh para perawi yang berintegriti. Amanah ni, tuan-tuan, barang yang cukup mahal pada akhir zaman ni. Cakap benar ni barang yang cukup mahal nak dicari pada akhir zaman ni, sebab ramai menipu. Sebab itu, tuan-tuan, mati Allah, sampailah periwayatan mereka tidak mengandungi kontradiksi, kejanggalan dan kecacatan yang nyata seperti mana yang dipraktikkan oleh sebagian ahli hadis yang terdahulu. Apabila kamu meneliti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka secara mendalam, kamu akan dapati pada sanad hadisnya terdapat perawi yang tidak layak untuk dikira sebagai al-hifzi dan berintegriti. Al-hifzinya, tuan-tuan, dia pelihara betul-betul apa yang dia dengar, dan dia akan menyampaikan tidak tergugur walaupun satu huruf. Dia tidak menambah dan mengurang. Dia akan dengar riwayat dan sampaikan apa yang dia dengar. Contoh, terdapat perawi yang dianggap jujur dan alim seperti Atha bin Saif, Yazid bin Abu Ziyad, Lais bin Abu Sulaim dan para perawi lain. Tentunya Imam Muslim sampai dia bagi contoh nama. Kita tengok sikit lagi, tuan, ya, pada tengah berikutnya. Sebab itu, tuan-tuan, mereka ini dianggap alim dan jujur si alim, tetapi terdapat perawi lain yang hidup bersama mereka mempunyai kualiti yang berintegritas yang lebih baik daripada mereka. Hal ini disebabkan oleh kualiti yang mempunyai kedudukan yang mulia dan istimewa di sisi ahli ilmu. Jadi orang ini, tuan-tuan, walaupun nampak baik, tetapi akan diambil orang yang lagi baik. Sebab itu dikata majoriti ulama berpendapat, dan dia ada bersifat konsensus. Dia ada syura, dia ada ijma'. Sifat integritas dan kompeten dalam periwayatan hadis oleh Mansur Al-Amash tidak dapat dinafikan lagi. Sebaliknya, para ulama tidak menemui sifat-sifat ini pada yang tadi, yang saya sebut, yang disebutkan tadi. Jadi apabila nampak ada orang baik tetapi lagi baik ilmu hadis, orang yang lagi baik itu akan diambil oleh Imam Muslim. Dan dia tidak ambil daripada orang yang nampak baik tapi kurang daripada aspek-aspek tertentu yang lebih baik daripada orang lain.
Sebab itu kenapa ditanya Imam Muslim ambil sumber pada ni, tak ambil pada ni, nampak orang ni baik. Tapi Imam Muslim dah buat kajian dan ada pandangan bersifat ijma', konsensus, bersifat majoriti, kata ini lagi baik dia ambil yang ini. Ini pun tuan-tuan nak diterangkan kerana dia, kenapa dia tak ambil beberapa sumber daripada Atta, Yazid dan Lais, kerana ada lagi yang hebat. Ini nak ceritanya tuan-tuan. Dalam hidup ni kita kena seeking the truth. Kita kena berusaha mencari yang benar, kerana ilmu agama ni memang memerlukan kepada kebenaran untuk kita meyakini sumber. Baik ya. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kamu akan dapati dia kata beberapa sifat kompeten yang layak dan integriti yang ada pada Ibnu Aun dan Ayub lebih tinggi berbanding Auf dan Ash'as. Walaupun kejujuran dan amanah Auf tidak diselesaikan, namun mereka tidak mencapai standard yang dikehendaki oleh ulama hadis. Ini kata Imam Muslim. So bila saya baca, kami baca tuan-tuan, subhanallah ya. Ulama ni dulu yang macam ni dia basahkan kepada kajian. Dia jumpa orang responden ni tuan-tuan begitu ramai. Kan kita nak jumpa 5 orang, nak jumpa kerana ilmu ni tu bukan senang. Nak jumpa mufti 14 negeri, 14 orang ni bukan senang. Tapi ulama ni tuan-tuan, dia mempunyai satu skill nak mendapat standard ni, kena mencari orang yang betul-betul amanah dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak macam dah okey, tapi ada orang okey lagi, kita ambil orang yang paling okey tersebut. Berkaitan dengan sebab itu tuan-tuan, Allah tidak mustahil. Keadaan ini akan menyebabkan orang yang macam separuh okey itu rasa tak senang. Kenapa cakap dia tak diambil? Itu saya nak beritahu tuan-tuan. Dia akan ada cerita kenapa aku ni nampak baik, anak murid pula ramai. Jadi itu lagi cerita menarik tuan-tuan, bagaimana. Tetapi orang yang mempunyai kepada jati diri ilmu tuan-tuan, dia akan menghormati sebab ada orang yang lebih baik pada bidang tersebut. Sebab tu kita kalau datang lah, contohnya semalam pengarah dia beritahu, tiba-tiba satu agensi media berita ni nak tanya tentang amanah seorang, amanah tua jadi lah contohnya, nak ulas, minta ulas. Jadi semalam lepas Jumaat dia bersyurah, dia tunjukkan, saya punya pandangan, saya kata jangan dijawab bos, ini dah benda dah berzaman, kita tak perlu membangkitkan fitnah. Jawapan ni dah ada pun. Nanti dia akan manipulit. Orang itu kata begini, orang akhir sekali putuskan tak payah layan, carilah mufti nak ulas sebab tentang fatwa amanah oleh tuan guru tersebut. Jadi itu cara tuan-tuan. Bila kita bersyura ini, kita mungkin akan mendapat banyak pandangan dan akhir sekali ada barakah, ada dia punya petunjuk Allah mengimbangkan kepada maslahah dan kita menghindarkan daripada mafsadah. Sebab itu tuan-tuan, bersyuralah walaupun kamu 2 atau 3 orang, minta pandangan, terutama berkaitan dengan agama ni. Alhamdulillah tuan-tuan, pada Jumaat semalam beliau memutuskan, dia jawab depan kami kepada wartawan tu, carilah mufti yang lebih layak sebab isu ni dah berliput zaman dan kami tidak akan mengulangi fitnah-fitnah kalau disilap siarkan oleh pihak media. Itu tuan-tuan ya. Kerana kita berpegang kepada satu standard amanah ilmu ni yang cukup utama dan memerlukan kepada jamaah. Sebab itu tuan-tuan, ilmu ni bukan milik seorang. Ilmu ni adalah milik secara kolektif. Guru saya Dr. Fazil belajar dengan almarhum Dr. Abdul Hayy dan guru-gurunya. Saya kena sebut ni tuan-tuan, sebab tanpa mereka saya tak dapat duduk kat sini lah. Nak cerita sebagai kesyukuran satu nikmat Allah. Baik, sepegi yang berikutnya tuan-tuan, contoh-contoh yang diberikan ni adalah kerana nak memberi kefahaman kepada orang awam yang tak tahu metod para ulama hadis dan menentukan kedudukan. Jadi Imam Nawawi Muslim kena beritahu kaedah ini. Yang dia buat kitab ini, kitab yang betul-betul orang yang terbaik daripada sumbernya berdasarkan kepada kriteria tadi, dan akhirnya bersifat diperakui oleh majoriti ulama. Sebab itu kalau ada orang mutakhir tuan-tuan, dia petikaikan Bukhari dan Muslim balik. Soalan pertama yang pernah saya tanya kepada almarhum
Kasim Ahmad. Semoga Allah ampunkan dia. Saya kata, Pak Kasim ni dah baca ke belum semua hadis Bukhari dan Muslim? Saya tanya tu je. Yes or no? Lama dia jawab, tuan-tuan. Akhirnya dia mengaku dia tak baca. Saya kata, kalau tak baca, macam mana seseorang boleh menolak? Betul tak? Itu tak adil. Itu tak betul. Macam mana kita tolak? Sudah pasti saya kata kerana ada satu sikap penolakan. Jadi Pak Kasim memang totally anti hadis. Dia marah, tuan-tuan ya. Sebab macam mana kita tolak sesuatu berkaitan dengan ini yang majoriti ulama Islam dah buat, kita tolak tanpa kita baca. Itu tuan-tuan, pada saya dia tak dapat jawab itu, artinya dia tak jujur. Saya sebab saya ada pengalaman bercakap dengan beliau ni, sebab tu saya boleh kod macam mana tu, sebab saya itu insya-Allah akan saya kemukakan nanti dalam buku berikutnya. Sebelum saya mati insya-Allah, moga Allah sampaikan. Sebab saya nak beritahu ramai orang sekarang ni dia tolak sesuatu tapi tak baca. Tak tahu kisah sebenar, tak boleh tuan-tuan ya. Dan natijahnya perawi yang berada pada Quran itu dapat dengan pasti dan tidak diletakkan sebagai dengan perawi. Sebab itu bila dah kita tahu kaedah ini tuan-tuan, memang ada perawi yang rendah tak dapat kita letakkan dalam sumber-sumber ilmu kerana tak sampai matlamat itu. Contoh tuan-tuan ya, apabila satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW memerintahkan kami agar menempatkan seorang pada kedudukan mereka masing-masing. Ini tuan-tuan. Kata Sayyidatina Aisyah, amar Rasulullah an nunzilan nasa manazilahum. Jadi Nabi kata letakkan seorang tu pada tempat dia, kedudukan dia. Seiring dengan perkara yang ditegaskan di Quran dan firman Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Dengan maksud setiap orang yang berkata itu ada lagi yang maha mengetahui, dan di atas orang yang alim tu ada lagi yang maha mengetahui, iaitu Allah ya. Sebab itulah dia kata, Imam Muslim kata, berdasarkan inilah saya menyusun hadis Rasulullah seperti yang kamu minta. Sebab itu tuan-tuan, ulama ni kena menulis. Dia tidak boleh bergantung dengan ceramah di YouTube saja. Kerana apa? Tetapi memang kita seronok dengar, kita seronok baca. Cuba jawab jujur, seronok dengar ke seronok baca? Tuan-tuan dengar lagu ke tuan-tuan baca lagu? Mesti dengar lagu, betul tak? Lagi seronok 3 minit sampai tidur, betul tak? Cuba baca, cepat tidur. Betul tak? Nak tidur baca buku depan ni. Betul kan? Tetapi dalam agama ni tuan kena baca. Faqra'u ma tayassara minal Quran, kata Allah. Jadi kalau budaya kita pagi-pagi lagi tuan-tuan, kita baca Quran, kita ikut perintah Allah. Kita tak boleh tak membaca tuan-tuan ya, Al-Quran ni. Hadis Nabi ni juga saya cadangkan, bacalah tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan ada handphone, saya tengok pagi tadi, subhanallah, ramai baca doa Nabi, subhanallah. Tapi sekali-sekala ya, datuk-datuk, tuan-tuan sekalian, bacalah buku juga kalau boleh bawa handphone tu, takkan buku tak boleh bawa kot kan. 1-2 buku tak baca pun, tak bawa macam ni pun baca, ambil masa tuan-tuan ya. Ini penting. Baik, kita pergi sikit tuan-tuan ya, sebelum saya berakhir dalam 5 minit lagi boleh ya. Bagi perawi yang dituduh sebagai dhaif berat dan pemalsu hadis oleh para ahli hadis dan menyebutkan mereka tidak akan memuatkan, saya tidak akan memuatkan disebut dalam tulisan ini. Ini saya nak ulas sikit tuan ya. Contohnya beritaan hadis oleh Abu Ja'far bin Abdullah Al-Miswar Al-Madaini, Amr bin Khalid Abdul Qudus Asyami dan sebagainya, ini yang telah ditulis sebagai. Jadi Imam Muslim dia tulis tuan-tuan, dan tak ada pun sejarah kata Imam Muslim kena saman dekat orang ni. Kerana dia telah, Imam Muslim telah pastikan orang ni memang di antara pemalsu hadis. Tuan-tuan ya. Kita kalau kata pembohong, siap kita kena saman kan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, sebab Imam Muslim ada kaedah dan ada bukti. Dia tulis dia tuan. Sebab itu tuan-tuan minta Allah,
bila saya minta pelajar master saya buat kajian tentang penceramah-penceramah YouTuber yang dapat viewers 200,000 bagus tuan ya, tentang sumber hadis dia, itu saja. Dan tengok macam mana komen daripada bawah tu. Jadi tuan-tuan, ni nak masuk bulan Maulid Rasul ke apa semua ni, nak baca kitab, saya cadangkan jangan baca, jangan bagi ceramah Isra Mi'raj saja tuan-tuan ya. Kena baca kitab hadis Isra Mi'raj. Itulah amalan dia yang saya tengok kat Mesir. Mereka sebulan dalam bulan tu tuan-tuan, bulan Rejab tu, baca kitab hadis tentang Isra Mi'raj, baca syarah hadis secara sedikit demi sedikit, sebab perjalanan Isra Mi'raj ni panjang. Jadi nak ceritanya disiplin ni tak ramai, tak banyak kita temui kat Malaysia, dan menyebabkan orang awam kita dihidangkan dengan benda hiasi. Tak tengok, sedang hadis ni tuan kena tengok macam Quran. Kenapa? Kalau kita tidak budayakan ini tuan-tuan, ramai orang bermudah dengan cerita pasal Nabi, dan bawalah cerita-cerita yang bersifat maudhu', yang palsu tapi sadar pada Nabi, walaupun nampak macam okey, tetapi Nabi tak pernah sebut benda itu tuan-tuan, berdasarkan periwayatan daripada ijma' ulama' kurun berkurun. Tapi kita ambil yang palsu daripada mereka ini, menunjukkan kita pun menjadi ejen palsu. Benda ni memang orang tak suka, tetapi kena sebut jika ia benar. Pada mereka yang tak suka kerana terlibat dengan tidak ada disiplin pada ilmu berkaitan dengan hadis. Sebab itu tuan-tuan Allah, ini cukup penting untuk kita melihat. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, disebut oleh Imam dalam konteks terakhir ini pada hari inilah. InsyaAllah kita sambung sendiri balik dengan Musa Ahmad nanti. Saya sambung balik dengan Muslim ni untuk kita, yang ini tentang mukadimahnya. Dalam keadaan perawi yang mereka hadis mungkar, atau terdapat banyak kesan mungkar ni tuan-tuan oleh perawi yang sebenarnya ditemui banyak kesilapan dan sebagainya, dinamakan perawi itu mungkar, dan hadis itu dikatakan hadis mungkar, maka saya tidak masukkannya dalam penulisan ini. Sebab itu rekahnya tuan-tuan, dhaif lemahnya kepada perawi dalam hadis ni kerana dua sebab. Satu sebab, dia terputus sanad, dia tak boleh beritahu siapa guru kepada guru sampai kepada Nabi. Ada pelbagai sebab, ada pelbagai kategori. Yang kedua tuan-tuan, sifat perawi itu sendiri yang lemah. Dia mungkin banyak lupa, dia mungkin banyak menambah, jadi itu jadi dhaif. Kalau sampai peringkat dia sengaja mereka cipta yang bukan Nabi kata, itu jadi maudhu'. Sebab itu dalam hati Allah, dalam hidup ini tuan-tuan, semua nak kaya baik, terutama sumber. Sebab itu tuan-tuan, berkaitan hadis Nabi ini terpaksa kita mengingatkan, semua orang suka pada sunnah Nabi SAW, Alhamdulillah, tetapi biarlah sumber itu yang amanah dan berintegriti, dan dengan berkitab dengan sumber yang ada rujukan. Sebab itu di KDN, Kementerian Dalam Negeri, kita buat garis panduan. Dan Syekh Taqi Hadi kata kena rujuk sumber yang asli dalam hadis. Sebab itu dah majoriti ahli sunnah daripada Zulu tuan-tuan sampai sekarang buat sedemikian. Tapi dengan perkembangan semasa diisi oleh orang yang tidak amanah. Saya sebut tidak amanah tuan-tuan, sebab kita dah buktikan. Dia ceramah 1 jam tentang Isra Mi'raj, berapa hadis maudhu', berapa hadis dhaif, dia campur belaka, ikut dan dia, sebab dia tak baca kitab. Kerana kita tak mampu ingat semua tuan-tuan. Tapi cuba kita budayakan. Saya cakap ni hadis tu dekat sini, saya yakin tuan-tuan, Islam akan dilihat lebih berintegriti dan ada autoriti. Kita bukan penglipu lara. Kerana Imam Muslim sebut dalam mukadimah ni, ada penglipu lara dalam agama. Hampir sama jugalah macam sekarang ni. Agama mesti ada lawak. Kalau tak lawak, agama tak sampai, tak seronok. Dan dilihat orang tu lebih sampai, sentap, santai. Tuan-tuan, agama ni ada masanya tak perlu santai, kena serius. Tentang kematian tak boleh santai tuan-tuan, tentang dosa tak boleh santai, tentang nak melibatkan benda utama akidahnya kena serius. Bukan tak boleh sekala. Nabi juga ada mizah. Mizah ni Nabi juga ada berlawak, gelak ketawa, tapi ada tempat. Bukan semua masa yang serius perlu kita gelakkan tuan-tuan. Solat tak boleh gelak,
Siapa gelak solat dia tuan batal. Menangis okey, kerana mengingatkan satu perkara, tapi jangan sampai tak ingat apa dia baca. Ilmu ni tuan-tuan ada ke dalam mahkamah boleh gelak sepanjang masa? Tak boleh. Ada benda serius tuan-tuan, kita kena, bukan saya kata semua serius, tidak, tetapi tidak boleh budaya kerana ramai kita kaji, orang seronok belajar agama ni kerana ada gelak. Tidak salah tuan-tuan ya, mizah ada hadis mizah. Seorang pelajar master perempuan yang saya suruh buat, dan hadis mizah dah lulus pun. Tahap mana yang Nabi bergurau, tahap mana Nabi kalau khutbah Jumaat ni tak boleh gelak. Khutbah Jumaat ni kena serius untuk mengingatkan tentang kematian, tentang amanah, agama ni perlu ditegakkan dalam kehidupan, tentang akhirat. Jadi insyaAllah tuan-tuan ya, saya rasa sekadar ini dulu apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya berhenti pada muka surat mukadimah yang ke-8. InsyaAllah kita selang-seli, boleh tuan ya. Jadi saya rasa ada inilah sedikit pengenalan untuk saya kongsi daripada Imam Muslim. Semoga ada kebaikan daripada aspek yang kita ambil pengajaran tadi. Bagaimana ulama' ni tuan, dia cukup serius soal integriti, soal amanah, nak menjaga agama ini supaya tidak menjadi nanti yuharrifunah au yubaddilunah. Kata Allah, bagaimana orang di agama yang bukan Islam ni tuan, dan mengaku dia itu Nasara ke, dia yuharrifuna, ulama-ulama dia mengubah, menukarkan ayat Allah SWT. Inilah tuan-tuan jihad yang dibuat oleh ulama ni, kita teruskan. Walaupun mungkin ketika ni orang nampak kita pelik sikit tetapi pada saya, jika itu benar, memang benar, kita lebih mencari keridhaan Allah SWT daripada redha manusia. Saya rasa ini dulu tuan-tuan. Mohon maaf di atas segala kelemahan penyampaian. Dan kalau tuan-tuan dah siap, nanti bacalah buku ini. Kalau ditemui apa kelemahan, boleh beritahu, kita bersedia membaiki. Wallahu alam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.